Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, dapat lagi kita berjumpa pada hari ini. InsyaAllah saya akan membacakan tentang buku saya yang bertajuk Berubat dengan Ayat Manzil. Berubat dengan ayat manzil, berubat dengan ayat manzil. InsyaAllah untuk kita sama-sama bermuzakarah tentang buku Berubat dengan Ayat Manzil. Jadi alhamdulillah, saya telah buat satu buku untuk membincangkan tentang ayat manzil. Apakah ayat manzil ni sebenarnya? Apakah yang dinamakan manzil ini? Manzil ini sebenarnya perkataan Arab, perkataan Arab yang bermaksud rumah. Rumah. Jadi manzil ni macam rumah kita. Alhamdulillah. Jadi ayat manzil ini sebenarnya berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dan Imam Tirmizi dalam kitab mereka. Hadis ini yang bermaksud, satu hari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sewaktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Badawi telah datang kepada baginda dan berkata, "Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang saudara yang ditimpa penyakit." Satu hari Ubay bin Ka'ab duduk bersama Nabi dan tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Orang Badawi itu dia kata ada seorang saudara dia sakit. "Penyakit apa?" bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu jawab, "Sejenis gila," menjawab orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu membawa saudaranya yang sakit itu kepadanya dan membacakan kepadanya satunya surah Al-Fatihah, 4 ayat pertama surah Al-Baqarah, ayat yang bermula dengan wa ilahukum ilahun wahid, ayat kursi, dan 2 ayat seterusnya, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat syahidallah annahu la ilaha illahu wal malikul mulk, ayat inna rabbakumullahu alladhi daripada surah Al-A'raf, dan akhir dari surah Al-Mu'minun iaitu ayat fata'adallahu al-malikul haq, ayat daripada surah Al-Jin, 10 ayat pertama surah As-Saffat, 3 ayat terakhir dari surah Al-Hashr, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bila Nabi sudah baca tu, bangun orang tersebut dan seolah-olah dia tidak lagi sakit. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, ulama mengambil kesimpulannya boleh kita menggunakan ayat-ayat manzil ini untuk tujuan perubatan, insya-Allah. Insya-Allah ayat Al-Quran memang mukjizat. Allah SWT sendiri dalam Al-Quran ada mengatakan, "Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin." Seterusnya lah. Banyak ayat yang digelar dengan ayat syifa, yang menunjukkan Al-Quran adalah salah satu fungsinya adalah sebagai syifa kepada penyakit rohani dan jasmani. So insyaAllah sama-sama kalau kita boleh beramal dengan ayat-ayat manzil ini, semoga Allah SWT menyembuhkan penyakit kita dan melindungi kita dan dapat kita hidup dalam hidup yang diridai oleh Allah SWT. So bagus untuk beramal dengan ayat-ayat manzil ini. So ini buku saya cuba susun supaya menyenangkan untuk kita lah sama-sama beramal. Kalau nak beli boleh hubungi saya di 019 356 4632. 019 356 4632. Boleh hubungi saya. Okey, sehingga hari ini kita lihat kepada bab yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni semua kita dah memang hafal dan wajib untuk dibaca di dalam
di dalam solat kita, dan bacaan surah Al-Fatihah mesti dibaca dengan betul, insya-Allah. Barulah solat kita itu diterima, dan kita sentiasalah memperbaharui kualiti bacaan surah Al-Fatihah kita ini. Jadi Al-Fatihah ini, jadi seeloknya kita mulakan dengan membaca ta'awuz lah. Yang pertamanya memang ta'awuz lah, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang sebelum mula membaca Al-Quran, ni sunat untuk kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi bacaan pun kena betul lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian jaga jadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca dengan betul. Okey, ini pun adalah sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan daripada Allah dari syaitan yang direjam. So, kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ayat Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Juga firman Allah SWT, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Yang bermaksud, jika engkau diganggu syaitan dengan sesuatu gangguan, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat 200 daripada surah Al-A'raf. Jadi kebesaran Al-Quran ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kebesaran Al-Quran itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan pembukaan Al-Quran itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada ulama yang mengatakan bahawa a'udzubillah ini adalah seperti penyapu Al-Quran. Bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setiap orang yang hendak membaca Al-Quran perlulah menyapu hatinya dari segala keraguan dan was-was. Jadi bila nak baca Al-Quran, first thing, sapu dulu hati kita, yakni dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seolah-olah kita sapu hati kita dengan Al-Quran, barulah boleh kita terus membaca Al-Quran. Al-Hasan bin Abi Talib berkata, sesiapa yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tidak ada jalan syaitan boleh mengganggunya. InsyaAllah yakin bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakin syaitan dah tak boleh ganggu kita. Kena yakin, yakin dan ikhlas, insyaAllah mujarab. Itu kita punya moto dalam melakukan perubatan Islam. Baca dengan betul, yakin yang betul, dan ikhlas yang betul. InsyaAllah mujarab. Dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan menghampirimu dan bertanya.
syaitan akan hampir kepada kita dan akan tanya, siapakah yang mencipta ini dan itu? Syaitan akan selalu bisik dalam hati kita, siapa yang cipta kertas ini? Jadi kita sudah tentu tahu kertas kilang yang buat. Jadi syaitan lagi tanya, siapa yang buat kilang? Kita boleh jawab, manusia. Dan syaitan tanya lagi, siapa yang buat manusia? Memang kita boleh jawab, Allah SWT yang mencipta manusia. Dan syaitan akan tanya lagi, siapa cipta? Allah Ta'ala. Bila sampai kepada soalan tu, maka cepat-cepatlah kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab jangan fikir siapa yang mencipta Allah SWT. Sebab Allah SWT yang maha pencipta. Dahsyat godaan syaitan. So banyak baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga di dalam kitab-kitab menyebut bahawa barang siapa dibala dengan was-was, maka berlindunglah dia dengan mengucap ta'awuz ini. Memang ramai ramai orang terkena dengan penyakit was-was. Nak solat, tiba-tiba was-was, ada wuduk tak ada wuduk, ataupun sedang berwuduk, was-was, dah basuh tangan ke belum, dah basuh muka ke belum, dah niat ke belum. So cepat-cepat baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. InsyaAllah terselamat daripada penyakit was-was. Dalam kitab Jami'ul Fawaid yang disusun oleh Syekh Daud Al-Fatani, ada menyebut bahawa seseorang itu marah, apabila seseorang itu marah, maka bacalah ta'awuz ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Satu hal laginya, bila timbul perasaan marah, macam-macam lah nak marah, bawa kereta orang potong queue, so rasa marah, cepat-cepat baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. So jangan racing, jangan. So cepat-cepat ingat kepada Allah SWT. Sebenarnya syaitan yang mewaswaskan kita, syaitan yang menimbulkan rasa kemarahan. So kalau rasa nak marah, cepat-cepat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau nak marah lagi, ambil wuduk. Kalau nak marah lagi, tidur dulu sekejap, baring dulu. Banyak-banyak baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juga di dalam kitab Jami'ul Fawaid ini disebut bahawa hikmah kita disuruh menyebut ta'awuz ialah supaya kita merendahkan diri kepada Allah dan mengharap pertolongan Allah semata-mata. Jadi maknanya kena sentiasa ingat kepada Allah SWT, barulah kita terselamat. Jangan jadi takabur, na'udzubillah, jangan jadi sombong. Juga dalam kitab Jami'ul Fawaid ini disebut bahawa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW semuanya telah meminta perlindungan daripada Allah daripada syaitan apabila menemui masalah. Nabi-nabi pun semua meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh semasa menaiki kapal, semasa membuat kapal, semasa berdakwah dengan kaum dia. Nabi Ibrahim semasa diganggu oleh syaitan semasa nak kena bakar dalam api oleh Namrud. So Nabi Ibrahim yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta berlindung daripada syaitan, berlindung dengan Allah SWT daripada syaitan. Juga dalam kitab Jami'ul Fawaid itu disebut bahawa syaitan itu umpama anjing yang mengejar seorang pengembara, yang mana pengembara itu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali terpaksa meminta pertolongan kepada tuan punya anjing tersebut supaya tidak mengganggunya. So simboliknya kita dikejar oleh anjing. Bila dikejar oleh anjing, kita
bukannya kita marah kepada anjing tu, terus kita berdoa kepada pencipta anjing tersebut, ataupun kita bagi tahu kepada tuan anjing itu, jangan bagi tahu kepada anjing awak, jangan ganggu saya. Itu simboliknya. Jadi apa-apa hal, sebenarnya pencipta segala benda adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya melindungi kita daripada makhluk-makhluknya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu pun boleh baca doa tu. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebabnya perkara-perkara keburukan ni syaitanlah yang cuba menghasut, cuba menggoda manusia. Oleh kerana itu, kita sepatutnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bukan takut kepada syaitan. Satu laginya, Datuk Ismail Qamus, Allah yarham, Datuk Haji Ismail Qamus di dalam bukunya ada menyebut bahawa untuk mengelak gangguan jin, syaitan dan sihir, kita hendaklah sentiasa berzikir, membaca ta'awuz dan basmalah dalam setiap perbuatan. Sebenarnya bukan semasa nak berubat sahaja baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, eloknya dalam setiap perbuatan. Firstly baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita buat sesuatu perkara tersebut, insya-Allah berkat dan terselamat daripada gangguan syaitan. Ini bab pertama daripada buku saya, berubat dengan ayat-ayat manzil. Sesiapa nak beli, nak mendapatkannya, boleh hubungi saya di 019-356-4632. 019-356-4632. InsyaAllah saya boleh post. InsyaAllah. Okey, sekarang kita masuk kepada bab yang seterusnya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila tu dia punya lengkap. Jadi gelaran kepada Bismillahirrahmanirrahim, orang kita panggil basmalah. Bacalah basmalah. Bukannya baca bismillah, tapi eloknya cara yang betul sebutnya bacalah basmalah. Basmalah maknanya bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, basmalah ni ialah Bismillahirrahmanirrahim. Macam tadi bacanya seelok-elok dengan tajwid yang betul, baru mujarab. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan yakin dan ikhlas, insya-Allah mujarab. Jadi maknanya memang kita semua tahulah, Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi bila kita baca ni, hendaklah kita ingat bahawa kita memulai segala amalan kita atas nama Allah, agar mendapat pertolongan dan taufiknya, serta agar segala amalan kita diterima oleh Allah. Yang pentingnya ingat, yang bila kita buat ni Bismillah, dengan nama Allah. Allah pula yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. InsyaAllah mujarab kita punya perbuatan. Syekh Daud Fatani dalam kitab Jami'ul Fawaid, saya banyak petik permata-permata di dalam daripada kitab Jami'ul Fawaid. Syekh Daud Al-Fatani menyebut dalam kitab tersebut bahawa syaitan tidak akan dapat mengikut sesiapa yang sentiasa menyebut basmalah pada setiap pekerjaan yang dilakukannya. Syaitan itu akan menjadi syaitan kurus. Jadi siapa yang banyak setiap perbuatan sentiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tak boleh ikut dia, sehingga syaitan itu akan menjadi syaitan yang kurus. Sebenarnya setiap manusia ada syaitan tersendiri. Setiap orang ada syaitannya.
Dan syaitan, Nabi sendiri pun ada syaitan. Syaitan dia telah masuk Islam. Jadi syaitan ni akan mengikut apa yang kita buat. Nak makan, syaitan pun join sekali. Kalau kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pun makan bersama dengan kita. Dia yang dahulu daripada kita makan. Itu dia jadi gemuk. Jadi kalau kita setiap bila nak makan, baca at least Bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah syaitan yang bersama dengan kita tu tak boleh makan dia. Yang tu dia jadi kurus, dan bila dia kurus, dia tidak boleh bertenaga untuk mengganggu kita. Tu konsepnya. Jadi syaitan akan menjadi kurus jika kita sentiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan. Ya, khasiat Bismillahirrahmanirrahim banyak, terlampau banyak. Saya petik beberapanya lah. Yang pertama, barang siapa membaca basmalah sebanyak 21 kali semasa hendak tidur, nescaya akan terpelihara dari godaan syaitan, daripada kejahatan manusia dan jin, dan daripada kecurian dan kebakaran, dan daripada kematian mengejut, dan terjauh daripada bala dan penyakit. Ini pun satu amalan yang sangat baik. Nak tidur, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali macam tu. InsyaAllah. Satunya, selamat daripada syaitan. Dua, selamat daripada gangguan manusia dan jin, daripada kecurian, daripada orang nak buat jahat. Na'udzubillah. InsyaAllah baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. InsyaAllah terselamat daripada kebakaran dan kematian yang mengejut. InsyaAllah tak mati terkejut. InsyaAllah yakin kepada Allah SWT. Dan insyaAllah terjauh daripada bala dan penyakit. InsyaAllah minta jauh daripada sekalian bala dan sekalian penyakit. Terutama di musim COVID-19 sekarang, banyakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah terselamat daripada bala dan penyakit. Semua orang boleh baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, jika dibaca 100 kali, Bismillahirrahmanirrahim, 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 100 kali selama 7 hari berturut-turut pada mana-mana penyakit ataupun pada orang yang kena sihir, nescaya sembuh orang itu. Simple aja perubatan kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali 7 hari berturut-turut. Boleh cuba. Boleh cuba, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat 5 minit habis kot. Dan buat ni 7 hari berturut-turut. InsyaAllah sembuh. Apa-apa penyakit. Boleh cuba. Cuba sekali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh simple aja. Jika dibaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali. Ni kalau nak baca banyak lagi pun boleh. Setiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Amat mujarab untuk menunaikan segala hajat dan menolak bala. So memang sekarang ni pun bacalah Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Berapa minit? Berapa minit? 1 jam, setengah jam. Tapi khasiatnya sangat besar. InsyaAllah sembuh penyakit, tunai segala hajat dan menolak akan bala. Zikir kita senang aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 1000 kali. Boleh. Kalau kita mempunyai hajat yang sangat besar, insya-Allah. Nak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Ini salah satu petuanya, salah satu petua oleh ulama. Siapa nak dapat cita-citanya tercapai, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. InsyaAllah.
Okey, saya dalam promosi ya. Menjual buku saya berubat dengan ayat-ayat manzil. Siapa nak beli boleh hubungi saya di 0194632 seperti yang tertulis. 01946564632. InsyaAllah bank in dan saya postkan buku ni insyaAllah. Okey, sikit lagi. Jika dibaca sebanyak 2,500 kali. Ini pun baca lagi banyak. Bismillahirrahmanirrahim 2,500 kali. Setiap kali selepas subuh. Tiap-tiap kali, tiap-tiap hari lepas subuh. Setiap hari selama 40 hari berturut-turut. Ini pun macam bertapa, macam berkhaluah. Ini sentiasa berzikir. Simple je. Kita punya zikir iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 2,500 kali. Banyaklah tapi ya. Bacakan dengan banyak. Selama 40 hari berturut-turut. Selama 40 hari berturut-turut. Baca. Kalau nak betul-betul mencapai cita-cita kita, yakni akan dikurniakan ilmu yang mendalam dan mudah untuk mempelajari ilmu yang rumit. Tak kisah ilmu akhirat, ilmu dunia, semua boleh baca. At least baca Bismillahirrahmanirrahim 2,500 kali. Banyak tu. 2,500 kali. Tapi sekarang di musim-musim PKP ni tak ada apa nak buat. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 2,500 kali. InsyaAllah dikurniakan ilmu yang mendalam dan mudah faham ilmu yang rumit-rumit. Baca Bismillahirrahmanirrahim 2,500 kali. InsyaAllah. Jadi pelajar-pelajar yang sangat cerdik, pelajar-pelajar yang sangat cemerlang. Sesiapa mengekali membaca Bismillahirrahmanirrahim, sesiapa yang mengekali membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim ketika memulai sesuatu pekerjaan, nescaya mendapat berkat dalam apa yang dilakukan itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan tersebut terputus keberkahannya, keberkatannya. Boleh. Setiap benda nak baca, setiap benda nak buat, mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta dalam tandas pun boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi di dalam hati. Jangan baca kuatlah, baca dalam hati aja. Kalau dalam tandas. Tapi kalau dalam tempat yang bersih, tempat yang proper, bolehlah baca dengan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah berkat perkara yang kita buat tersebut. Dalam kitab Jauharul Mauhub, ini satu kitab yang disusun oleh Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman Al-Klantani, saya petiknya. Dalam kitab tersebut menyatakan bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa syaitan akan lebur bagai timah dileburkan oleh api jika seseorang itu membaca basmalah. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan jadi macam lebur dia. Jadi macam timah yang lebur. Timah bila kita bakar dia jadi cair kan. So baca Bismillahirrahmanirrahim. Banyakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Juga akan sembuh penyakit dan mendapat berkat jika dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu, insyaAllah, gunakanlah ayat-ayat manzil ini untuk berubat, berdoa kepada Allah SWT, sembuh penyakit kita. Salah satu caranya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, baru kita masuk kepada surah Al-Fatihah. Jadi insya-Allah hari ini kita bincang tentang surah Al-Fatihah dulu. Jadi surah Al-Fatihah ini mengandungi 7 ayat. 7 ayat. Jadi dalam nak buat perbuatan ini pun eloklah baca dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terus lagi Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca betul-betul maknanya dan fikir dan faham maknanya sambil baca tu. Hendaklah kita menghayati maknanya juga, yakni segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bacalah dengan niat memuji Allah yang sememangnya mesti dipuji sebagaimana layaknya. Jadi memang Allah SWT memang selayaknya dipuji dan dipuji dengan selayaknya. Kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Puji Allah SWT sebagaimana yang layak bagi Allah SWT. Dan doa yang paling baik ialah Alhamdulillahi rabbil alamin. So baca niat untuk kita memang memuji Allah SWT yang menciptakan kita semua. Dalam tafsir Al-Qurtubi ada disebut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah SWT berkata, "Aku telah membahagikan solat itu kepada 2 bahagian antara diriku dengan hamba-Ku." Dalam kita baca Al-Fatihah ni sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah SWT. Bagi hamba-Ku yang dia minta, jika dia mengucap segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, bila kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin, sebenarnya Allah SWT akan jawab. Maka Allah SWT berfirman, hamba-Ku telah memujiku. Allah SWT jawab. Dan jika dia mengucapkan yang menguasai hari pembalasan, bila kita sampai kepada ayat Maliki yaumiddin, maka Allah SWT berfirman, hamba-Ku telah memuliakanku. Jika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud hanya kepada Engkau lah kami beribadat dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Bila kita baca ayat tu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah SWT berfirman, inilah bahagian antara hamba-Ku dan diriku, untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Sebila sampai kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila sampai kepada ayat tu, niat apa hajat kita. Dan jika dia mengucap Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bila kita habis baca tu, Allah SWT akan jawab, ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku pula apa yang dia minta. So memang kita dalam Al-Fatihah tu kita mintanya ihdinas siratal mustaqim, iaitu tunjukilah kami jalan yang lurus dan bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. InsyaAllah. Dan sunat bila baca Al-Fatihah kita membaca amin, yakni kabulkanlah permintaan kami ini ya Allah. So boleh okey, kita tengok Al-Fatihah. Bacalah Alhamdulillahi rabbil
Rabbil Alamin. Bacalah dengan niat memuji Allah yang sememangnya mesti dipuji sebagaimana layaknya. Ar-Rahmanir Rahim. Bacalah dengan memikirkan bahawa Allah lah yang maha luas rahmatnya bagi seluruh makhluk dan Allah lah yang maha penyayang bagi orang-orang yang beriman. Fikir macam tu semasa baca Ar-Rahmanir Rahim. Kemudiannya bila kita baca Maliki Yaumiddin, bacalah dengan memikirkan bahawa Allah sahaja yang paling berkuasa pada hari akhirat kelak. Fikir hari akhirat ni. Dan sekarang pun juga memang Allah SWT memang berkuasa setiap masa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca tu, fikirlah bahawa Allah sahajalah tempat kita bergantung dan mengadu segala hal. Macam tadi ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. So, bila baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikir bahawa Allah sahajalah tempat kita bergantung dan mengadu segala hal. Ihdinas siratal mustaqim. Bila kita baca tu, bacalah dengan harapan sepenuhnya agar Allah SWT menuntun kita dalam ajaran Islam yang sebenar. Bila kita baca Ihdinas siratal mustaqim, minta doa kitanya ialah supaya Allah menunjukkan kita dan menghidupkan kita di dalam jalan yang benar, yakni dalam Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu bila baca tu, bacalah dengan harapan agar kita berada pada jalan Nabi-Nabi dan minta jauh kita dari jalan orang-orang Nasrani dan Yahudi. So, minta kita betul-betul berpegang dengan ajaran Islam yang tulen, yang asli, bukan meniru-niru orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun jalan-jalan lain yang sesat. Na'udzubillah. Bila baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat macam tu Dan mintalah Allah SWT memakbulkan segala permintaan kita. Ini saya petik daripada kitab Pati Rahsia yang telah disusun oleh almarhum Haji Nik Mahmud bin Ismail, Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan, yang ditulis pada tahun 1946, masa Perang Jepun tu dia tulis kitab ni, dia karang kitab ni, dia susun kitab ni. Dalam kitab tersebut ada menyebut bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesiapa membaca Al-Fatihah nescaya mendapat pahala baginya seumpama pahala orang-orang yang membaca 7 kali kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran dan Suhuf Idris dan Ibrahim. Hebat dan dahsyat. Sekali baca Al-Fatihah seolah-olah mendapat pahala 7 kali baca Taurat, Zabur, Injil, Quran dan Suhuf. Dan tiap-tiap huruf yang dibaca akan dikurniakan kepadanya satu darjat di dalam syurga. Setiap huruf yang kita baca itu dapat satu darjat dinaikkan di dalam syurga, yang luasnya seumpama perantaraan bumi dan langit. Terlampau besar faedahnya membaca Al-Fatihah. Di dalam kitab yang sama juga dinyatakan barang siapa membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali dengan mewasalkan basmalah dan alhamdulillah,
dan kemudian dihembus pada orang yang sakit, nescaya sembuh penyakitnya. Ini satu cara menggunakan ayat manzil ini. Yang ayat manzil ini salah satunya adalah surah Al-Fatihah, seperti yang saya tulis dalam buku saya ni. So satu petuanya ialah baca Bismillah, baca Al-Fatihah ini 41 kali. Cuma caranya ialah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wasalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan buat macam tu sebanyak 41 kali, dan tiup kepada orang yang sakit ataupun kita yang sakit. Baca dan tiup sendiri. InsyaAllah sembuh. Yakin kepada Allah SWT. Baca dengan betul, baca dengan yakin, baca dengan ikhlas, insyaAllah mujarab. Boleh? Contoh dia, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca macam tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin 41 kali, dan tiup pada orang yang sakit, insya-Allah sembuh. Boleh buat. Simple, senang aja. So gunakanlah ayat-ayat manzil ini untuk berubat, insya-Allah. By the way, siapa nak beli buku saya boleh hubungi saya di 019-356-4632. 019-356-4632. InsyaAllah saya boleh postkan. InsyaAllah. Okey, sikit lagi. Di dalam kitab yang sama juga ada disebutkan bahawa sesiapa yang membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara sebanyak sunat subuh dan sunat fardu subuh, nescaya terlepas daripada hutang, sihat tubuhnya, dan dikurniakan Allah kekayaan dan kemuliaan. Ini pun satu lagi amalan yang sangat elok yang dibaca, iaitu masanya penting. Masanya ialah selepas solat sunat subuh dan sebelum sunat fardu subuh. Masa yang sangat kritikal, masa yang sangat pendek. Bila azan subuh tu, kita solat sunat subuh 2 rakaat, kemudian berwiridlah dengan Al-Fatihah 41 kali. Baca Fatihah 41 kali, kemudian barulah qamat dan sembahyang subuh. So kena baca cepat sikit sebab mungkin Bilal akan qamat. So insya-Allah biasanya kita antara azan subuh dan qamat subuh tu masanya panjang sikit. So ada peluang untuk kita membaca Al-Fatihah 41 kali. InsyaAllah. Satunya terlepas daripada hutang. InsyaAllah. Amalkanlah. Baca Al-Fatihah 41 kali. Di antara solat sunat subuh dan solat fardu subuh. Masa tu cepat-cepat baca. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca 41 kali, insya-Allah. 1, terlepas daripada hutang. 2, sihat tubuhnya. 3, dikurniakan Allah kekayaan dan kemuliaan. So apa lagi nak? InsyaAllah tertunai. Amalkanlah 41 Fatihah di antara sunat subuh dan fardu subuh. Boleh cuba, insyaAllah. Amalkan sama-sama. Semoga kita bermanfaat dengan amalan ini. Ini pula saya petik daripada kitab Fadilat Al-Quran yang disusun oleh Maulana Zakaria.
menukilkan hadis dari Abdul Malik bin Umayr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa di dalam surah Al-Fatihah itu terdapat penyembuhan untuk segala penyakit. Sebenarnya senang aja baca Al-Fatihah. Sebab yakin Al-Fatihah ini penyembuh segala penyakit. Boleh baca. Baca betul-betul Al-Fatihah. Dan yakin. Yang pentingnya baca dengan betul, baca dengan yakin, baca dengan ikhlas. InsyaAllah mujarab. Itu motto kita. Betul, yakin, mujarab. Betul, yakin, ikhlas. InsyaAllah mujarab. Betul, yakin, ikhlas, insyaAllah mujarab. Itu kita punya tagline. Betul, yakin, ikhlas, insyaAllah mujarab. InsyaAllah itu kita punya tagline. Banyak ulama mengatakan bahawa dengan membaca surah Al-Fatihah dengan penuh percaya dan yakin akan menyembuhkan segala penyakit sama ada rohani ataupun jasmani. Memang banyak ulama yang menganjurkan dan menyatakan bacalah surah Al-Fatihah dengan penuh yakin dan percaya boleh menyembuhkan penyakit sama ada penyakit rohani ataupun penyakit jasmani. So betul-betul baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakin sembuh penyakit. Boleh. InsyaAllah semuanya memanglah biiznillahi ta'ala. Pernah seorang sahabat Nabi membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang telah terkena sengatan jengking dan telah sembuh dan telah diberi hadiah kambing kepada sahabat tersebut. Dan perkara ini telah direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa berlaku pada zaman Nabi, sekumpulan sahabat Nabi dalam perjalanan, kemudian mereka singgah pada satu kampung di tengah padang pasir dengan niatnya nak berkhemah dan meminta sedikit bekalan makanan nak membeli sedikit makanan, tetapi penduduk kampung tersebut menghalau mereka, tak benarkan mereka berkhemah di padang pasir mereka. So mereka pun berkhemah jauh sikit daripada kampung tersebut. Dan tiba-tiba pada malam tu ketua kampung itu telah disengat oleh jengking, binatang yang berbisa, dan sakitlah. So mereka pun cuba berikhtiar nak sembuhkan ketua mereka itu. Dan salah seorang daripada mereka pun memberi cadangan. Mungkin kita boleh minta tolong orang Islam tadi yang datang ke kampung kita, yang mereka telah sedang berkhemah jauh kat sana. Mereka pun kata tak apalah, tak ada last resort. Okey, pergilah tanya mereka. Bila pergi ke khemah orang Islam tu dan minta pertolongan, dan seorang sahabat kata, okey, insyaAllah boleh. Dia akan tolong bacakan, sembuhkan ketua kampung ini. Dia pun pergi ke rumah ketua kampung itu dan dia pun baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, dia tiup pada tempat yang terkena sengatan jengking itu, dan serta-merta ketua kampung itu telah sembuh. So mereka sangat-sangat berterima kasih dan menyesalah atas perbuatan mereka menghalau kumpulan orang Islam tersebut. Dan mereka telah beri hadiah. Dia kata terima kasih banyak Allah telah dapat menyembuhkan penyakit dia ni. Dan mereka membagi hadiah seekor kambing setiap seorang daripada ahli rombongan orang Islam itu. So mereka pun dapat kambing. Orang Islam tu pun, sahabat tu pun dapat kambing. Cuma bila dapat ni, mereka pun terfikir,
boleh ke makan kambing, sembelih kambing ini dan makan? Sebab kita menggunakan Al-Fatihah tadi. Mereka pun fikir. So mereka tak apa, kita balik ke Madinah dan tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka sampai ke Madinah, mereka pun bagi tahu cerita tersebut. Mereka telah diberi hadiah kambing kerana mereka berjaya menyembuhkan penyakit seorang ketua kampung. Nabi SAW merestui. Mereka merestui perbuatan mereka itu. Boleh, makanlah kambing itu. Ini rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini, insya-Allah. Satunya, boleh guna Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit. Dua, boleh terima upah daripada perbuatan membaca Al-Fatihah tadi. InsyaAllah. Boleh. Alhamdulillah. Apa lagi? Maulana Zakaria juga menukilkan hadis riwayat Imam Muslim yang Nabi mengkhabarkan bahawa surah Al-Fatihah dan rukuk terakhir dari surah Al-Baqarah akan menjadi penerang kepada pembacanya pada hari kiamat. Surah Al-Fatihah dan juga akhir surah Al-Baqarah ni menjadi sebagai lampu kepada sesiapa yang rajin membacanya di hari akhirat nanti. Jadi lampu, selamatlah di akhirat. Baca Al-Fatihah dengan rukuk yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Nanti kita akan bincang tentang surah Al-Baqarah pada bab yang seterusnya. So, siapa yang nak memiliki buku ini, boleh hubungi saya di 019-356-4632. 019-356-4632. InsyaAllah saya boleh postkan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya ingat setakat itulah dulu perbincangan kita pada pagi ini tentang buku Berubat dengan Ayat Manzil yang saya susun, insya-Allah. Jadi sesiapa yang berminat untuk memilikinya boleh menghubungi saya di 019-356-4632. Ada apa-apa soalan? Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton video saya ini. Jadi insya-Allah semoga Allah SWT memberi rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Dan panjang umur, murah rezeki. Jumpa lagi pada video-video yang lain, insya-Allah. Saya akan cuba mengupaskan lagi tentang buku Berubat dengan Ayat Manzil, insya-Allah. Hubungi saya 019-356-4632. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.